Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ala Allahi tawakkalna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma faqqihna fid-din. Allahumma 'allimna al-Qur'an. Allahumma 'allimna al-bayan. Allahumma 'allimna al-tafsir. Allahumma adkhilna min ibadika as-salihin. Alhamdulillah, pertama kali kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala memberi peluang lagi kepada kita untuk sama-sama kita hidup di atas dunia yang serba fana ini. Tujuannya untuk kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kena memikir dan jawapan soalan limaza jinna fi hadhihi dunya. Kenapakah kita datang ke alam dunia ini? Tak lain tak bukan kita datang ialah untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita datang ke alam dunia ini untuk memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu adalah pengertian yang luas. Jadi kita dalam hidup kita di atas dunia Allah yang fana ini, kita mesti hidup di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Barulah kita berjaya dunia dan akhirat. Di antaranya kita belajar, kita mari ngaji, mari dengar adalah satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semaya satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita puasa satu ibadat kepada Allah Ta'ala. Kita kerja niat untuk nak cari nafkah, untuk nak sabar nak belajar, itu satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan yang Allah Ta'ala hantar kita mari ke alam dunia ini, tujuannya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu bagaimana kita nak bisa nak fikir diri kita sendiri, nak hidup dalam lingkungan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup ni penuh dengan maksiat. Dari sekitar kita, jelek mata, tengok pak maksiat lalu. Oleh itu sebagaimana Allah Ta'ala kita untuk kita nak menjadikan hamba kepada Dia, hamba kepada Allah, kepada Ar-Rahman, kepada Ar-Rahim. Pertama kali kita hidup di dunia ni, kita tidak boleh bertakabur.
Apabila kita berjalan, kita mesti kena ingat kepada dia, kena kosong dan tawaduk, kena berjalan dengan cara sakinah. Nah, kalau nak main semaya, kena bilal lagi. Nah, jangan gaduh. Dia suruh mari dengan sakinah, al-waqar, dan dengan tenang hati. Kita dengar terimeh, baca, takbir, enggak takut tak. Nabi lagi. Kena kita mari kohoh-kohoh, jalan sederhana, mari jalan kat mana, mari sekat tu. Dia tak boleh kita enggak gopoh ke apa dan sebagainya. Itu cara. Nah, sebagaimana firman Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Menjadi hamba kepada Ar-Rahman, ibadur Rahman tu apabila ia berjalan, jalan dengan keadaan sakinah, dengan tenang. Tidak boleh takabur, tidak boleh gapo-gapo dalam Islam. Kau doa moyok tak boleh juga. Yang muqtadir, jalan pertengahan, gerah doa pun tak boleh. Siapa hungar, tak boleh. Nah, itu di antara sifat yang antara sifat dalam Quran, ibadur Rahman, hamba kepada dia ni, apabila berjalan, berjalan perlahan, jalan dengan kosong, tawaduk, tak boleh takabur. Barulah kita masuk dalam bab ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kecek dengan orang nak jadi hamba Allah ni, kalau orang kata hudud kepada kita, kita tak boleh kata hudud kepada orang. Orang kata wahabi kepada kita, kita kata wahnying kepada dia, tak boleh kata lagi. Nah, kata balah tu tak boleh, bukan sifat ibadur Rahman, bukan sifat hamba kepada Allah Taala. Yang mana kata apa kita doa kepada dia. Allahumma di kau mana fa inna la ya'lam. Nak kata apa kita doa kepada dia. Atau Allah ajar untuk kita nak jadi hamba ibadur Rahman. Tapi katakanlah fa'iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila berkata orang jahil pada berkata gapo-gapo hendaklah kamu jawab dengan salam, dengan selamat. Atau wisalah dia, assalamualaikum. Kamu selamat. Dia kata huduh kita kata selamat kepada dia. Itu cara ibadur Rahman kita berdoa untuk malu. Dan ada orang kita marah, orang kata wahabi, orang kita terus sunnah Nabi mata wahabi. Lepas tu, kamu wahni. Nah, ini jadi betul. Nah, aku wahabi muwahni. Jadi hak tu hal lain. Nah, bukan hamba Allah Taala. Kalau orang kata huduh kita nak kata salam, perkataan yang selamat. Itu di antara ciri-ciri sifat kita nak jadi ibadur Rahman. Nah, hamba kepada Allah Taala bernama Rahman. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Nak jadi hamba ibadur Rahman ni apabila masuk waktu malam, bermalam tu dia tak tidur nerah siapa juga dak. Siapa tak jaga subuh dak. Dia qiyaman, dia bangun malam. Nah, ni payah sikit buat kita ni. Nah, nak bangun nak malam, bangun diri malam. Qiyaman nak diri malam, baca Quran dalam berdiri, lepas tu sujud pula. Itu mana kata walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Nah, bangun semai malam qiyamul lail. Ibadur Rahman ni dia tak boleh tinggal qiyamul lail ni. Satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kata bangun mata nyuluh dekat kok. Perwa senang lagi. Nah, bangun semai dia tak Allah. Nak bangun tu tak Allah. Kenapa boleh kita tak Allah? Nah, kita tengok orang tak bersejik dengan Allah. Pukul 2 tu kita duduk sini gagah. Kenapa? Kerana dia tengok nampak hasil dia. Dia akan boleh kutip, dia boleh jual dan boleh duit. Bangun semaya malam ni boleh stay, tak nampak perkara, dapat malam. Lepas tu ada orang yang sekat pula. Nah, Iblis laknatullah pula ada sekat. Nah, tahu kita bangun semaya malam. Kerana setan tidak hasut kita, dia nak ajak kita pergi dalam neraka kali dia. Kalau buat amal ibadat, dia tak setuju lah. Kau orang lain, kau yang bisa kau kuat. Kau orang ada ilmu, kau orang soleh, dia kau bisa kau kuat untuk nawi. Nah, cara nak narik turut dia. Dia setan dia orang bijak, dia tipu. Nah, kalau dia lawan tak Allah, dia pang pula. Nawi, tujuannya nawi kita tu turut duk kali dia.
Dia nak ingat kita masuk dalam neraka, minta kepada Allah Ta'ala tu sejak dia jadi kafir dulu lagi. Dia tipu kita orang juruh ni, dia tipu ke mana? Yang ikut. Misalnya kita mari sejik tak utuh kita mari sejik. Payah nak buat kerana nak wismaya kita tu pun nak. Nak ingat tak wismaya, maya mata dah. Lepas tu dia tipu, suruh kita ni penuh hati, niat kata mari semaya ni nak boleh puji. Semaya bukan kerana Allah dah, semaya nak boleh kerana orang puji. Penuh. Boleh turut je dah. Hati kita penuh dah. Semaya bukan kerana Allah Ta'ala, bukan lillah, kerana dipuji oleh orang. Dan itu adalah satu sifat yang Allah Ta'ala cerita kepada kita. Kita aku boleh nak malam lah, kita boleh bangun sekurang-kurangnya 2 rakaat lah, padahal tahajud we ada nak malam tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, 5 rakaat, belum ada subuh. Belum ni subuh akhir, pukul 4 kita bangun tu dah lah 2 rakaat. Masa luar kita baca ayat panjang, masa sepuluh kita baca ayat panjang. Itu cara untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebelum kita nak disapa akhirat ni berat. Daripada masa tu berat dah, dari kubur tu berat dah. Nah, pada masa ni kalau kita baca hadis ya Allah, kok kita bakat langit neraka kita pada masa. Ya ada yang keju, Siti Isah yang keju. Dia tanya Nabi kan, kok kita tak malu ke bakat langit neraka? Ya retina yang malu, retina pak kita ni tak malu. Tak dunia kan ni tanya dekat dah. Nak bakal ketak, bakal apa. Saja boleh bakal walai kita. Kok tino orang kita dari jalan Tuhan. Tapi Siti Isah tanya Rasulullah ni, tak malu ke bakal tanya neraka? Oh, Rasulullah tu guna ingin. Dia takut seksa Allah Ta'ala. Lebih pada kapal, tak ada sifat malu. Sampai telah di pada masa esok. Ya, peluh manusia tu banyak, tapi peluh tu hewan dari hidup sekali ni. Ada peluh manusia kat keting, ada peluh manusia kat letih, ada peluh manusia kat lutut, ada kat bingit, ada kat lekok, ada kat hidung, ada hapus kepala peluh. Duduk sekali peluh tak rupa, duduk tergelar dah peluh, duduk nyawa dah peluh. Itu mengikut amalan masing-masing. Mengikut amalan kita tu, hak kita nak jadi ibadur Rahman tak dunia di hari ini. Ya, cara kita nak tahu duduk dalam peluh, dia ada teduh kok, ada pada masa ada teduh. Kita bisa nak duduk berteduh Allah Ta'ala, membayar Allah Ta'ala, kita memisahkan ada ini. Di antaranya hak kita boleh buat ni, hati kita menuntut syabun atau rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hati kita ni menuntut ingat-ingat sejik sama, nak kasih pada sejik. Dan mati esok pada masa tak menuntut tak ada peluh dah, kita boleh duduk bayar Allah. Yuzilluhullah. Allah Ta'ala beritahu 7 bahagian. Di antaranya golongnya orang hati itu sejik sama. Kita tengok dia sama, rasa ada lagi, orang beda lagi. Nak mari semaya sama. Boleh. Patut orang dah kena setengah orang beda lagi. Jadi hati itu terikat dengan masjid nak mari semaya. Sama mati esok dia akan boleh duduk di bawah bayangan arah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dua bayangan tak kita ketika apa pun tak ada. Lah, kalau itu kita kena bisa di hari ini. Bisa kita hidup tak dunia ni semaya jemaah jangan tinggal. Karena itu adalah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semaya jemaah ni adalah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tubuh kita dulu tak ada ayat sunnah tak. Nah, dia ayat kata untuk kibayah, hak tu ada Allah ada untuk kibayah. Yang mungkin dah lepas lah hak kita dah ada lagi dah. Dia berini di situ. Dan semaya jemaah ni dia tahu kata baik dah boleh duduk bayar Allah di pada masa esok. Mari untuk kibayah kau semaya boleh 2 orang 3 orang kau tak apa lepas ni lah dosa setiap kampung. Tapi buat dulu ni tak ada orang sejik buat tanpa rasa apa. Masa Allah hak kelebihan dia tak beri.
takwih tahu. Nah, satu sunnah Rasulullah ada satu kelebihan banyak dalam sembahyang. Nah, banyak sembahyang. Tak kampung kalau bakal mai sembahyang Jumaat belaka Allah. Bagaimana sukanya hidup kampung tak ada manusia mari. Bismaya Isya sembahyang ngorek bersumpah sembahyang Jumaat. Mai penuh sejak mai habis di kampung. Ada tak kampung lagu. Nabi jadi ibadur rahman sungguh. Nabi kasih pada sejak belaka. Itu adalah satu hidayah kepada Allah Ta'ala. Nah, tapi payah jumpa. Nak wis semaya Jumaat, nak wis suka semaya Jumaat. Wina nak waktu dia ada lagu tu sama. Kita tengok kalau kampung hidup lagu tu Allah. Kampung tu ada syurga lagu. Kalau boleh hidup seperti kampung semaya kontu, semaya lain tu suka semaya Jumaat. Penuh homo, limpah homo. Tapak tangga semaya Jumaat. Tapi jangan tengok lagi kita, nak tengok di mana Pak kita. Nah, itu adalah satu sifat ibadur rahman yang Allah Ta'ala kita. Waktu ibadur rahman ia selalu doa. Nah, doa Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Minta pada Tuhan jawab pada penakut kamu kepah maya. Nah, dalam semaya minta doa Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ini sebaik-baik doa dalam Quran. Allah Taala ajar orang nak jadi ibadur rahman doa ni doa. Lebih gila malas semaya tahajud. Bangun semaya tahajud doa banyak Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Wahai Tuhan kami, jauhlah kami daripada azab neraka. Karena azab neraka ni juga tak ada yang boleh. Nah, tak ada orang yang boleh sopan azab neraka. Kalau kita tengok di Pak neraka ni kalau temu seluruh nak berjalan di dunia ni nak saya bakar habis dunia kita nak tak boleh mati beriking tak. Hak Tuhan jadi api neraka untuk nak jadi nak balas hamba yang dah kepada dia. Sampai itulah nak jadi ibadur rahman dia selalu kena berdoa dengan Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Itulah sejahat-jahat Pak tak ada. Nah, nak lebih jahat pada tempat ni ada. Tapi kita dah hari ni, nah kita nak bakal baiki diri kita, saya sendiri dan ibu-ibu dan bapa semua. Tak lagi nak baiki kita dunia ni. Di akhirat nak baiki tak rela. Nah, akan nak pergi baiki akhirat tak ada jalan. Banyak ke kita ni tak khabar panggil. Lupa pada diri sendiri dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak dalam surah Al-Furqan kita ibadur rahman sifat. Buat kerana kita nak hidup di dunia di hari ini nak seni di akhirat Isa. Nah, itu saya sebut di antara contoh sikit. Nah, insyaAllah kita ketemu mula. Lepas tu kita akan masuk dalam modal kita ke cara hak mati ya ni. Habis dapat bawa ni dah lepas dah. Ni siapa pada duk kubur duk doa gapo siap ada ngaji. Hari ini saya nak setuh atau ke kita biasa nyalakan tetapi nak ngaji dia. Hak orang ngaji dah tu untuk nak beranya. Atau ke ni adakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah dapat ulama? Ya asal talqin ini kita tengok ada dalam takrif dalam kitab Ad-Durus Sunniyah ataupun dalam Ar-Rawdah. Kalau Talibi katakan wa tazkirul mayyit ba'da dafnihi bisyahadataini. Wa ma sawfa yus'al anhu man rabbuka ma dinuka man nabiyyuka. Untuk peringatan kepada mayat selepas tangis. Dan dengan kalimah dua syahadat. Lepas tu peringatan akan ditanya dalam kubur. Itu tazkir. Siapakah Tuhan kamu? Apakah agama kamu dan siapakah nabi kamu? Itu tak ada tazkir asal. Nah, dia talqin ni mengikut ulama tafsir dia kata terbagi dua. Talqin hak sunnahnya, talqin tiada hati tu. Atau hak satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak kalimah la ilaha illallah. Dia katakan apa yusannu an yulaqqinal muhtadar asyhadataini min kabara min ghairi iksar. Disunahkan ajar orang nak mati ni kalimah la ilaha illallah tu jangan banyak. Min ghairi iksar jangan banyak. Dan jangan minum banyak. Supaya apa kita ajar? Wa dzalika litakuna akhiru kalamihi.
supaya menjadikan kalimah la ilaha illallah tu akhir. Buat mati pak la ilaha illallah mati dah tu. Akhir dengan kecek dengan la ilaha illallah. Waktu besar. Ya sampai kita nak mati, kita nak tidur sunat dan ngucap malaikat kau takut mati nak ngucap. Nah, ada juga orang kata-kata kapan-kapan ada kubur dah tidur. Nah, pergi gerak landak dah gakung dah. Nah, biar nak tidur malaikat ngucap. Dan Nabi suruh tasbih sepuluh maya tu. Ada juga satu hadis suruh tasbih. Nah, nak lepas azab kubur. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Masa nak tidur. Nah, untuk cara lepas tu la ilaha illallah. Kalau mati tidur ni ada mati tu. Dia tak khabar ada tidur ni. Dan dia negara tapi tak dengar khabar lagi. Dan negara tak khabar. Bini janggut ke tepi pun tak khabar dah. Dan negara ni ada mati. Sampai itulah kita guna ucapkan kalimah la ilaha illallah. Lepas tu yang kata sini, kalaulah kita tu ajar orang apa dengan kalian ni, dia kata nama wa'ada minal basari bidukhul jannah. Karena Nabi janji orang mati dengan akhir kalimah la ilaha illallah, Nabi janji masuk syurga. Walaupun dia dosa banyak mana dia boleh masuk syurga. Tapi masuk neraka dulu. Nah, masuk neraka dulu hadir berapa tahun, 10 tahun kau, 100 tahun dalam neraka, buat habis hadiah waktu masuk syurga. Kalau mati dari kalimah la ilaha illallah. Hak ni Nabi suruh kaca suruh kita talqin dia nak mati. Orang nak mati suruh hajarlah, tolonglah saudara kita tu untuk saudara kita mati dari kalimah la ilaha illallah. Lepas tu yang keduanya kata untuk wataradash syayatin alladzina yahdurunahu li ifsadi aqidatihi wa tabdiliha. Mengucap la ilaha illallah kita hajar ni untuk nak halau syaitan. Nah, kerana syaitan pakat mari pak orang nak mati tu untuk nak merosakkan gengnya orang nak mati. Dia nak tukar akidah. Kerana orang nak mati ni dia dago. Dia lapar air. Kita tak tahu kata dia apa kata-kata yang minta nak air. Titik dan mulut. Dia dago. Orang nak mati. Dia kalau saya kata alau dia minum api lagi, dia dago sangat dia nak mati. Tapi itulah setan mari air lewat tu. Dia unjuk dia air lewat tu, guna air boleh ngaku aku ni Tuhanmu. Sudah. Untuk nak bunuh begini. Nah, guna air boleh. Mengaku aku dia ni Tuhan. Kita enggak mengaku. Tapi air. Mati dalam anggap jadi setan itu Tuhan. Hak tu hak kita takut. Sampai itulah. Nah, Nabi suruh ajar kita la ilaha illallah ni untuk nak apa dia? Tardash syayatin alladzina yahdurunahu li ifsadi aqidatihi wa tabdiliha. Untuk nak halau setan. Sebut la ilaha illallah setan lagi. Setan lagi supaya tak boleh masuk ribu orang detik nak mati. Ini dah ada hadis tiga, hadis muttafaqun alaih. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah, fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Nabi kata adalah kamu hajar orang nak mati. Nah, kalau kalimah la ilaha illallah kata asyhadu lah. Ambil kat ni la ilaha illallah. Siapa-siapa dia akhir dengan perkataan la ilaha illallah, Nabi kata dakhala al-jannah, boleh masuk syurga. Walau rasa banyak mana pun dia boleh masuk syurga. Itu besar. Ya sampai itulah kita tengok orang nak mengucap ni tak malai ya tu. Kadang-kadang kita kipak orang dah letih, kita hajar dia, waktu hak kita belah baik mata. Kalau kita hajar apa lagi tak senang. Nah, tak dunia ni kita baik mata dah kita tengok apa boleh kita boleh kata. Kita hajar apa yang kepala ni, kesihatan la ilaha illallah. Tak usah masuk syurga. Sebab kau hidup tak biasa, duk kata. Kau hidup suka tak biasa kata la ilaha illallah. Orang sebut la ilaha illallah pun lari. Orang panggil pun dia lari. Buat nak mati susah. Nah, itu yang boleh nak kata tak boleh tak sengah. Ini buat iya billah. Kalau sampai itulah kita ni kena duk hajar kata semua. Nah, bagi orang ibadat, insya-Allah Tuhan akan mudah kata dengan kalimah la ilaha illallah. Lepas tu kita dalam natah tu kena kalimah la ilaha illallah semua. Yang nak hajar natah orang lain. Kita bisa punya natah tu itu la ilaha illallah. Kadang-kadang orang ni kadang-kadang duk ayat.
Tu ayat dalam kain dia, tapi yang tak. Nah, kau ayat kau orang kita belakang dah, kau dah tak puas ayat satu tu. Ada juga banyak macam tu. Sepak tunggu. Ada kata la ilallah dah, kata celaka tunggu. Supok. Dia kena hajar juga. Kita beak lima kita ni, mulut kita ni duduk dalam kalimah la ilaha illallah. Itu apa ni at-talqin al-masru'. Nah, hak talqin disarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu cara untuk kita nak hajar mati. Nah, yang kedua ni hak talqin masalahnya talqin pada mati. At-talqin al-mayyit ba'da ad-dafni. Nah, karena sunnah ni dia katakan as-sunnah ba'da an yudfana al-mayyit an yaqifa al-muslimu qalilan. Hanya sunnah lah. Orang mati kita pakai harta belakang. Lepas tu orang ngata tu sudah sipir siap kena duduk diri di atas kubur. Dah sudah sipir siap belakang tu. Nah, tengah hati ada di doa itu sunat jiru air. Nah, lepas dah siap belakang tu ambil air jiru atas kubur. Nah, dia tak ada buat lah. Tapi nak ayat kata pahala tu pakai diri pakai akad tangi. Dah. Saya bani kata boleh akad tangi ada apa nak mata kubur pakai akad tangi berdoa. Nah, doa kepada dia itu ada sunnah. Sahabat Nabi katakan no. Dia katakan no. Istaghfiru li akhikum was'alut tasbih fa innahu al-an yus'al. Anu rawahu Abu Daud. Pakai minta ampun dia. Nabi kata nak lapor kamu minta ampun dia belaka. Lepas tu minta dia tu lebih selamat kerana dia akan ditanya. Apa hak sunnah? Nah, kita bakal pergi lama sampai beratus pakat tu tolong doa dia tu hendak terima doa siapa? Boleh selamat dia oleh kubur. Apa hak sunnah? Nah, kau kita ni jangan nak ikut kubur. Kau ni ngaji dah. Hak kubur tu boleh pahala banyak dah, tapi hak ni orang kubur, orang dalam kubur tu nak minta kita, minta tolong ni dah. Orang dalam kubur tu minta tolong kita besar kali, apa dia? Doa kita, istighfar kita kepada dia. Lebih lagi istighfar anak. Nah, kepada dia. Itu yang perlu kepada anak soleh. Perlu kepada anak soleh. Anak soleh tak menghajar dia, dia doa dah. Anak soleh tu kena cari ibu soleh. Habis ibu solihah pula. Dia payah kalau kita nak jadi ibu sebab Ummu Aiman. Ummu Aiman ni tu tak jangan. Nah, Ummu Aiman ni ya orang kita dia jadi hamba pada Abdul Muttalib tok Nabi. Buat tok Nabi mati, tok Abu Talib, tok pegang Nabi Muhammad. Tok ngasuh Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Ummi dia. Dia panggil ibu pada Ummu Aiman. Bahawa Nabi nikah Siti Khadijah, Nabi merdeka dia jadi hamba. Merdeka Ummu Aiman. Tapi saya nak ayatnya Ummu Aiman ni, buat lelaki yang mula-mula tu mati syahid. Nabi katakan, siapa dia hati nak nikah dengan perempuan ahli syurga. Nabi kata royak pada sahabat, biar dia nak bini dengan seorang perempuan man yasuru aw yuridu an yuzawwij zawjatan min ahli jannah. Nabi kata, siapa dia hati nak bini dengan perempuan ahli syurga. Siapa dia? Ummu Aiman. Nabi istihad dunia kata Ummu Aiman ahli syurga. Kita nak cari bini lagi tu nak lawan. Dah, nak bini ahli syurga dah dunia, Nabi yang ahli syurga dah. Siapa dia sanggup? Zaid. Zaid dia tadi dia Rasulullah saya nak nikah dengan Ummu Aiman. Nah, untuk nak didik anak yang soleh. Sahabat dia ni dia orang Afrika, dia orang Habasyah, dia di Ummu Aiman. Siapa nak kata assalamualaikum dia telo. Kan kata tak boleh. Siapa Nabi lagi tak boleh kata. Nabi suka kata assalam saja dia. Kalau dia kata boleh mana kok lain. Dia gagak dan dia orang Arab. Nah, nak cari sepatu dia bayar dunia dia hari ni. Kalau boleh halal itu alhamdulillah. Nah. Lepas tu masalah kita tak dunia tak saya ngaji. Lepas tu tak saya ngajar nak pergi ngajar atas kubur. Nah, dalam kubur baru nak ngaji.
talqin ngaji lah. Nah, sampai itulah mengikut Syekh Al-Albani katanya wa yajuzu raf'ul yadaini bil mayyit indal qubur. Ni Syekh Al-Albani al-hadis. Nah, tapi dia kata lakin la mustaqbal al-qubur, tapi jangan dah tak kubur. Hina du'a laha wa al-Ka'bah tak belah belakang. Dia doa tu yang dah tak kubur, kita doa ini maka ada kepada kebelah belakang. Dia doa kepada alimaya. Nah, sudah tipis ya. Lepas tu masalah talqin ni mari kita khilaf. Nah, yang kata Wahabi tak baca talqin. Nah, hak bukan Wahabi baca talqin. Pas kita ngaji dah tahu apa dia. Tapi tu lama kita dapat ulama lagi ada bid'ah baca talqin, ada kata sunnah lah juga. Baca talqin hajar oleh mati, dia mati tu tak boleh pinggir. Hidupnya tak kubur. Di antara dalil hak kata baca talqin bid'ah ni hadis dulu ya. Tapi masalah kaji hadis. Ya dalil dengan hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ar-rajulu fadafantumuhu falyakum ahadukum inda ra'sihi falyakul ya fulan ibni fulana fa innahu sayasma'u falyakul ya fulan ibni fulana fa innahu sayastawi qa'idan falyakul ya fulan ibni fulana fa innahu sayaqul lahu arsyadani rahimakallah falyakul udhkur ma kharajta alaihi min ad-dunya syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur fa inna munkaran wa nakiran inda dhalika kullu wahid ya'khudhu bi yadi sahibihi wa yaqulu kum ma tasna inda rajulin nuqina hujjatahu. Ini qala al-Albani fi dha'ifah, hadis ni hadis munkar, hadis menurut dalil dah ni. Nah, mengikut Syekh Albani ni dia kaji hadis ni hadis munkar. Nah, tak boleh beramal, tak boleh buat hujjah, tak boleh beramal. Dia cerita kan dalam hadis ni. Umamah ceritanya sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata apabila mati oleh seorang kamu hendaklah kamu tani pada pantumuh hendaklah kamu tanamkan mayat. Padahal sudah tanya siap tu falyakum ahlukum inda ra'sihi. Hendaklah kamu duduk oleh seorang kamu belah kepala. Nah, duduk belah kepala mayat lah. Falyaku pakatalah duduk dulu. Ya fulan ini fulan. Sebut panggil nama. Nah, tapi ya pelik jadi beng mok. Nah, kalau kita kata ya Abdullah bin Zainab, nak sebut mok dia. Nah, bin dengan mok. Nah, ya fulan ibn fulana. Fa innahu sayasma. Orang baca tak pala kata gitu. Mayat dari kubur tu saya semak dia akan dengar. Nah, fa innahu maka sesungguhnya saya semak dia akan dengar. Patu mengata pula faliyakun ya fulan ibni funala. Nah, ibni fulana sebut nama ya pula, panggil pula. Fa innahu sayastawi qaidan. Dia kata mayat tu akan bangun duduk. Nah, sebut nama dia tu mayat bangun duduk. Ni hati tak lewat kira ni saya nak ayat mana hati. Nah, hati mudah dah baca talqin. Nah, sedaplah ni maknanya ni. Baru panggil ya Muhammad bin Fatimah. Bangun duduk, banyak bangun duduk. Nah, lepas fajakul ya fulan ibnu fulana. Panggil pula kali yang tiga. Wa innahu sayaqulu lahu. Mayat tu royak pada orang duduk mengajar atas lah. Atas kubur ni. Arsyadani rahimakallah. Menunjuklah aku ia dirahmatkan oleh Allah. Royak gapo dekat aku Allah Taala rahmat. Jadi orang tak kubur tak dengar pada kubur tu kan minta tolong. Nah, royak dia. Patut fajakul Nabi kata, kamu kata Allah uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kamu ayat dia mati meninggal dunia ni membawa terima dua syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Patut mutahu hati an-sa'ah atiyatul la raja. Sihat apa hari kiamat tetap berlaku ayat pada orang dalam kubur. Wa an Allah yab'atsu man fil qubur. Pasal tahu hati Allah Taala akan bangkit pada kubur ni pada masa. Itu ayat pada mayat. Fa inna munkaran wa nakiran inda dzalik. Pasal muka nakir mari kita tanya.
bodoh hajaran ni dia kata muka laki mari pada tu kullu wahdi yaqulu bi yadi sahih muka laki muka pakai tangi dia tak ada nak tanya lah. Maka agak kita tak ada ditanya sebab hajaran ni hati comel tapi tak tahu. Nah ni ku Al-Bani kalau kita tahu ni pak dia sampai di muka tak lewat tiga, tak lewat hujah ke apa, tak lewat amal. Nah ahli sunnah ni hadis sahih tak saya yakin. Ini hadis sahih apa boleh beramal. Nah kalau hadis apa dia hadis mungkar hadis modok ni ke dia hadis dah. Nah hak boleh buat hadis ni. Nah lepas tu satu hadis lagi dia kata akhrajahu al-Qadi al-Khal'i fil Fawaid juzuk 2 muka 55 an Abi Ad-Darda Hasan bin Muhammad al-Ansari sana Utbah bin As-Sakan an Abi Zakaria an Jabir bin Sa'id al-Azdi qala Sa'id katakan dakhaltu ala Abi Umamah al-Bahili wa huwa fi nazar. Sa'id ni dia masuk Abi Umamah itu sakit nak mati. Dia berat nazar ni tu berat dah. Faqala li ya Aba Sa'id. Abu Umamah ni panggil ke Sa'id Zairah dia nak mati. Iza ana mitu kalau aku mati lah Abi Umamah kata fasnahu bi kama amara Rasulullah sallallahu membuatlah aku ni sebagaimana Allah Taala suruh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh antasna bi mautana dengan buat apa yang telah mati pokok kita. Qala fadzakar sebut tadi lah dari hadis tadi. Abu Umamah sebut. Kaitu Al-Qadhi Khal'i dia kata hadis ni dia kata hadza isnadun dhaif jiddan. Hadis amal. Nah, lemah sekali. Dia hadis lemah ni, dia orang juga yang dalam tu dia ada orang lemah. Orang bohong ke, orang lupa pada tu juga ya. Dia tempat kita dah ini pun berita kat dekat tu pun. Tak ada sungguh. Nah, pemalas ramai ni dia boleh cerita tu tak lupa hak ni goyak lagu ni, hak ni goyak lagu ni. Mai tu lah. Ya hadis Nabi tu boleh hadis Nabi lagu tu hadis masa tu dia mengkaji orang juga ya. Nah, mai kepada Bukhari, mai kepada Imam Ahmad ni apa perlu lah mai apa mari. Hak ni dengar yang ni, hak ni dengar yang ni, hak ni dengar yang ni. Pas orang kaji sore tu, hak juga ya hadis. Hak tu diiktibar kata hadis tu hadis maudhu'. Pas ni dalam ni, nah dia kata hadis ni hadis tu jiddan. Hadis masalah talqin. Al-Qadhi ya lam a'rifu ahada minhu. Aku tak kenal seorang pun riwayat hadis ni. Nah, Abi Radah tu apa dia sahabat Utbah bin Abi Zakaria. Nah, ni dia tak kenal. Lam a'rifu ahada minhum wa Utbah bin Sakan. Sorry ya kenal Utbah bin Sakan riwayat hadis ni. Qala ad-Darqutni hadis ni matrukul hadis. Ada tak timur ni kok. Qala al-Baihaqi hadis ni wahin mansub ila al-wada'. Dok sungguh di siapa kata hadis wada'. Hadis talqin. Nah, ada macam-macam tak ada apa seterang ni macam-macam ya hadis tapi ni hadis. Nah, hadis muka, hadis manturru dan hadis wahin mansub ila al-wada'. Nah, siapa kepada hadis wada'. Wal hadis Auradatul Haisami an Sa'id bin Abdul Azdi ni kata hadis ni apa dia rawat Tabarani wa fi isnadi jamaah lam a'rifuhum. Orang riwayat tu dia tak kenal belaka. Cara nak beramal dengan hadis. Siapa Imam Nawawi diri dalam mazhab Syafi'i. Dia kata dalam kitab Majmu' kan. Ba'da an azzahu lit-Tabarani wa isnadu dhaif. Imam Nawawi kata sanad dia dhaif juga. Tapi Imam Nawawi ya doktor kata boleh ni. Dia tahu kata hadis dhaif, tapi doktor kata boleh baca talqin. Kita dalam mazhab Syafi'i. Hak lemo dak ambil tua dak baca talqin, hak ni dapat Imam Nawawi ni. Tapi riwayat hadis dhaif, tapi boleh beramal min fadhailil a'mal. Itu dapat hak Imam Nawawi. Nah, wa kadzalika qala Ibnu Salah laisa isnahu bil qa'im. Sanad dia abang tak betul. Wa kadzalika dha'afahu al-Hafiz al-Iraqi fi Takhrij al-Ihya. Al-Hafiz al-Iraqi pun dia tulis dalam kitab Takhrij al-Ihya juzuk 4 muka 420 kata dhaif juga hadis.
Dan berkata Ibni Al-Qayyim fi Zadul Ma'ad, dia katakan juz 1 2 ni la yasihu raf'u, tak sah kata nak akad hadis ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni orang buat belakang ni tak apa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi royak atas Nabi kata. Hadis talqin ni lah. Nah, kali itu wa'lam annahu laisa lil hadis ma yushidu lahu wa kullu ma zakarahu al-ba'd innama huwa atharun mawqufun ala ba'd at-tabi'in as-sami. Dia kata banyak kayaknya hadis ni bukan hadis yang asar apa ni. Dia asar ni bukan hadis perkataan sahabat atau perkataan tabi'in, itu asar. Dia kata hak ni asar terhenti di atas tengah tabi'in, hak Nabi Syam, Syam ini Syam, Suria pada perang hari ini. La yuslih syahidan lima kita tak patut untuk nak akad pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Syekh Amr ibn al-Mu'in dia kata dalam Sauti Syar' al-Hadith bi bayan al-mawdu' wa dhaif, dia kata hadis ni hadis 2 235 hadis ni hadis mawdu'. Tak ada asal saya buat kata sekalinya hadis dhaif jiddah, sepatutnya hadis mawdu'. Hadis masalah talqin. Nah, saya nak baca kaji hadis. Dia berkata Al-Haythami fil Majma' dia, juzuk 345. Al-Haythami Ibn Hajar Al-Haythami ini dalam kitab ini kok. Dah. Dia kata dalam hadis ni ditanggung kata dia tak kenal belaka riwayat. Kecuali Muhammad bin Ibrahim bin Al-Ala Al-Hamsi Asy-Syari'i. Dalam kitab ini kok. Nah, Muhammad bin Ibrahim ini Fakat kadzabahu Ad-Darqutni. Ad-Darqutni kata dia tak ambil kalau ada Muhammad bin Ibrahim ni, dia tak ambil hadis. Kenapa? Ibn Hibban dia kata dia tak ulun hadis, dia ni buat hadis diri. Kayak kau buat diri. Kalau dia ni royak ada lalu sanak ni ada dia ni Muhammad bin Ibrahim ni dia tak ambil hadis. Nah, Ad-Darqutni kata dia ni buat bohong. Ibn Hibban kata dia ni buat hadis, dia tak ulun hadis. Habis dia tak ambil. Nah, qala al-Hakim wal Muqasim rawuru ya ahadits mawdu'ah. Banyak Muhammad bin Ibrahim ni buat hadis mawdu'. Nah, tu rumah kita banyak, tak apa mawdu' asal hadis. Nah, waktu saya ngajar, ngajar sikit ke kampung lah. Hadis juga mawdu' pun hadis juga. Karena dia tak ngaji mustalah hadis. Mawdu' ni bukan hadis orang buat. Orang suku buat tapi royak Nabi. Nah, royak atas Nabi royak. Itu bagi hadis mawdu'. Royak atas Nabi royak hadis. Mawdu' ni orang lain buat royak isyarat pada Nabi. Bukan Nabi kata kepada tapi royak atas Nabi kata. Itu bagi hadis mawdu'. Ada buah hadis dhaif ni orang juga royak, orang juga royak terlemah. Kan sampai tu kita ni, nah, berita kakak ada berlaku kakak ni buah orang juga royak tu yang nak kaji. Nah, suruh hendak kita nak sepak orang pula, dia ni royak suruh hendak. Dia ni hina awak hendak. Dia ni mau kita royak hina awak orang pula, pergi bohong pada orang pula. Dia ada Nabi aku tu. Nah, banyak ke pokok hak berbuat ni, pokok sufi, masalah pelbeh amal dah banyak ke hak ada, pada dalam amal banyak ke hadis mono. Nah, untuk nak menggalak ke amal dah. Nah, supaya hak Nabi tak ada royak tapi dia royak atas Nabi royak. Pada zaman nampak ilmu hadis. Nak tengok dah, tengok buat kaji hadis ni dia kaji sore sejarah. Buat dua aja hadis. Yang kaji pada buah anak siapa hidup siapa mati dia. Tak boleh ambil satu hadis. Tapi Imam Bukhari dia di sahih belaka. Nah, kalau boleh bohong kali ya tu guru ni tak ambil hadis. Imam Bukhari boleh hadis dia tu aku kata hadis sahih belaka yo gipak ngaji tu guru ni apa hadis dia kaji sejarah tu guru ni pula. Kalau tu orang ni kejap sekali je bohong, dia tak ambil dah. Patut untuk bohong Nabi. Itu sampai boleh jadi hadis sahih. Nah, Bukhari ni yang mari pada Syafi'i ni. Masa Syafi'i tu tak ada orang kaji hadis lagi. Masa ini Syafi'i kita. Sampai masa tu Syafi'i kata ashahul hadis al-wata'. Pak Imam Malik hak sahih hadis masa tu ada Imam al-wata' hak tu guru dia. Kalau Bukhari tak sahih lagi, lepas tu tak ada lagi. Orang ahli hadis tak ada lagi, mereka kaji hadis tak ada lagi. Nah, sampai Imam Syafi'i itu banyak kok dia dok tua dok kena hadis dhaif tu. Tak ada nak kaji dia. Tengok masalah dia, Pak Imam Syafi'i.
kunut. Mazhab lain tak ada sunat belaka, dia mai sunat yang kaji mai hadis mari. Dok buat dalil semaya sunat. Wa kunut dalil subuh. Karena dia tak nak kaji. Imam Ahmad anak murid dia. Berkali dia kaji tak ada sunnah. Nah, dari Imam Ahmad di semaya Mekah ni mai dengan Imam Ahmad sejak hari tu imam. Tak ada baca kunut, karena tak dalil dengan hadis doa. Apa baca kunut dia hadis doa. Dan masalah ini siapa akad ada sunat apa kunut. Kalau tinggal kunut, kena sujud sahwi. Nah, karena ada hadis, tapi dia tak nak kaji hadis. Kalau dia kaji hadis tak sah, kan buah hadis lain tak sah. Karena hadis sahih ni kunut nazilah. Pak Nabi baca kunut nazilah tu sahih. Dia tu bala. Apa sebulan dia Nabi dia baca tak wadu, dia masalah dia tu bala tu. Bukan subuh saja tak, dia nak waktu baca sunat baca kunut. Itu no ayat kata masalah Malaysia ini tak ada dalil, tapi karena tak ada kaji masalah penuh ke ada tak dia pun. Nah, berdalil dengan masalah amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu no ayat kata masalah talqin. Nah, lepas tu saya tengok dalam As-Sun'ani. Ya, Sun'ani dia kata dalam Subulus Salam juzuk 2 772 dalam sarah hadis Damrah bin Habib sebagai ahadut tabi'in, sebagai at-tabi'in lah. At-tabi'in ini orang yang tak ada jumpa dengan Nabi. Baik tabi'in jumpa dengan sahabat. Ya anak pak tu Nabi mati dah. Ada sahabat dah, itu baik tabi'in. Nah, Damrah bin Habib ni orang tabi'in, tak jumpa dengan Nabi, jumpa dengan sahabat. Yang Nabi mati dah, anak dia. Dia katakan kan yustahabuna idza sawwa 'ala al-mayyit qabruhu wa ansarafa an-nas 'anhu. Dia kata masa dia tu mereka itu disunatkan lepas tanah mayat siap dikubur, lepas tu manusia boleh habis ayyuqalu inda qabrihi. Anaklah dia tu kata dikubur, ya fulan qul la ilaha illallah salasal marrah. So riwayat oleh kubur tu suruh kata la ilaha illallah dalam kubur tu 3 kali. Lepas tu suruh ayat Qul Rabbi Allah, Tuhanku Allah, wa dini al-Islam, agamaku al-Islam, wa nabiyyi Muhammad, dan Nabi aku Muhammad. Suhajja awal tu aku kata. Nah, lepas tu orang mai kaji hak tabi'in ni dia ambil itu juga dah, ambil dalil juga. Dia kata dah atak ni la yasukku ahlul ma'rifah hadis fi wad'ihi. Untuk juga karel. Nah, kalau tabi'in riwayat pun dia dengan sahabat dengan Nabi tak apa jadi hadis. Ni dia kata dia tabi'in dia kata. Nah, ini masalah banyak yang ada berlaku di Suria. Dan di Suria ni kok sufi banyak. Orang alim lama di Suria masa dulu. Lepas tu sahabat yang banyak apa main di Suria. Nah, lepas tu dah sufi banyak tu banyak banyak lagi dia tahu banyak cara ibadah. Ngati harga apa ni kok dia bakal tahu. Nah, kalau kita tu ngati pasal dulu tu lah. Nah, dulu mah kita tu ngati ada rian. Nah, mula-mula lanjut la ilaha illallah. Pasal la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah. Apa yang masih tu lah tu, mari hak mereka sufi yang lah. Cara tu mari tu. Nah, padahal kata betul tak ada gapo, dia boleh halaca tu, tak ada apa, tak kabar. Nah, itu no ayat kata, mari depan kita pasal tu mau tak kabar mari. Padahal sunnah. Nah, tahlil sunnah, tapi kata mau tak ada apa. Nah, tak nak hangguk tak nak gapo. Masa saya dengan di Madinah tu, ada sufi yang mari di Mesir. Duduk dalam rontah Nabi. Saya kata, nah, duduk situ. Sore dia lah. Tak sekarang ini. Ya, dari insya Allah tak ada nampak tak sekarang yang ambil dia. Dia tak mana lah. Itu usul dia. Nah, ibadat penama biasa ni. Itu hangguk dari rontah Nabi. Kita tahu lah kata tarekat tadi. Nah, kesengat ya tarekat ni dia akhir-akhir tak punya la ilaha illallah dah. Nah, apa yang kedua dia akhir banyak. Nah, dia menandingi pak itu tak banyak. Tarekat tak apa mana di Indonesia banyak apa.
Tapi tu kalau orang ngaji di Indonesia tu kalau kena rubah ni enggak jadi sini. Ya, kalau malah di Indonesia tu kan rubah sufi, klik yang di sini. Nah, klik tu bawa rumah pula hanya ngaji dia klik bawa rumah. Nah, saya tengok ada satu klik juga. Di Indonesia lah. Kalau saya Pak Ito Bado, saya ngaji di Mayakel. Ya mula-mula tak habis lagi. Setara, apa, ada lagi. Buah apa mana? Mampu. Pegangi dia. Boleh anak boleh anak surga. Dia dengar Sufi. Lepas tu, Pak Ito pun kalau main satu kalau tak ngaji macam ni, dia keyboard tu. Kalau orang timur lagu tu, dia percaya lagu tu. Nah, lama tahu saya tengok di Indonesia. Pak Pol yang tak sudah berhabis, yang mampu kita juga. Mula-mula saya tidak lawan lah, itu Indonesia lawan lah. Bawa apa malah, gelap mampu kita. Tak apa lah ini. Nah, Allah Akbar. Itu cara ibadah. Nah, cara ibadah ni semua kata betul lah. Kalau yang ngaji lah betul, dia kata betul. Tengok orang bukan Islam daripada agama. Kita dia tak pegang kata dia tak betul. Dia tak menguzah gitu. Kalau khawatir agama yang salah, dia tak pegang. Dia betul agama dia. Dia tak yang bodoh dia jijik. Nah, tapi hak tu hidayah sebagai luar tu tak nak gapo lah hak tu hidayah sebagai luar. Tapi nak banyak kata suka kita ni. Nah, pada yang mau ngaji dua orang mata betul dia mau. Kalau ngaji lagu tu dah. Yang mau yang kecil dengan ngaji lagu tu dah tu. Kalau tak ngaji ni tak kata betul bawah betul tu. Walaupun bukan pada Nabi SAW. Saya hingga saya pada Nabi mengucap pada Nabi. Bawa amal dia surah-surah Nabi tak sih. Banyak Pak itu dah ini. Nah. Sampai tu khas sunnah tu tidak sih ada. Sunnah-sunnah yang mana tu Nabi dah tak faham. Tak sih lah dah. Nak turut orang dulu lah. Pas saya kata Nabi Muhammad lah dulu. Kedua kita baru ya. Nak turut dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak sih kita nak turut dulu ha. Silap paling dulu. Allah Akbar. Banyak dah berlaku. Kita mari pada hadis ni kaji hadis ni. Nah, banyak saya berkaji. Ini kalau Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam Mu'tasafi ini dia kata, kamana kalau Anhu Ibn Alan fi Al-Futuha Ar-Rabbaniyah yang lupa satu selainnya dia kata, ada hadisun gharib. Hadis ini pelak. Nah, wasana dan hadis min tariqani dhaif jiddan. Ibn Hajar itu kata hadis ini dhaif jiddan. Nah, hadis masalah apa tertarkin ini. Dan begitu juga Hakka As-Sayuti dan Ustaz Su'i kata saya ini fi Al-Hawi dari Tahawi ini dia katakan lah ittifaqul muhaddisin ala tad'if al-hadis. Kalau ittifaq ku ahli hadis kata hadis talqin ini hadis dhaif. Nah, fali anna talqin la yasbut fi hadisun sahihun wala hasanun. Maka sesungguhnya talqin ini tak ada sabit padanya hadis sahih dan hadis hasan tak ada. Bal hadisun dhaifun bittifaq al-muhaddisin ta'ala. Ini As-Sayuti Pak Ito dah mazhab Syafi'i dengan. Nah, ulama Pak Ito As-Sayuti ni bagaimana? Amaduk pun dapat Sayuti ni lah. Nah, boleh buat amaduk. Sayuti ni juga. Nah, dapat dia. Tapi itulah. Kalau ngajar tak ada nah, tak ada gambar yang susah. Amaduk boleh buat, boleh. Ha. Mana nah? Ha, susah. Masya Allah, ayat boleh tak ada ayat. Nah ni. Nah, dalil asal daripada alasan yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim dia katakan walam yakum min hadihi sallallahu alaihi wasallam ay yajlisa yaqra'u indal qabri. Ibnu Qayyim katakan tak ada pernah Nabi tunjuk ajar biasa duduk atas kubur duduk baca talqin. Wala yunakkidul mayyit kama yaf'alun nas al-yawm. Dan tak ada ajar baca talqin kepada mayat sebagai manusia tua hari ini. Nah, dia katakan Ibnu Qayyim kata wa ammal hadis alladzi rawahu at-Tabarani fi mu'jamihi min hadis Umamah fa hadza haditsun la yasihu rafuhu. Ibnu Qayyim sendiri pun hadis yang kita baca saat ini tidak sah nak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tak pernah hajar, tak ada jarah Nabi hajar gitu menyatok kepala, dah hajar orang mati. Nah,
la inda qabrihi wala ghairuh. Kullu hadza Ibnu Qayyim kata bid'atun hadisah makruhah. Ini ada satu ekor yang ekor hadisah ni ekor juga makruhah yang dikeji lagi. Dari kita Zadul Ma'ad juz 1 muka 52. Ini hak Ibnu Qayyim kata. Nah, banyak lagi saya kalau masalah hal ni. Lepas tu kita sambil ulama baru lah, ulama dulu saja. Ulama baru ni hak Samuddin atau Din atau Wahabi tak apa lah. Dia katakan lah, ra'ayna anna talqin al-mayyit ba'da laisa bi sahih. Dapat saya bahawa talqin mayat lepas pada tanah ni laisa bi sahih, bukan hadis sahih, bukan. Wala tarid bihi sunnatan sahih, tak ada sahabat mari kata sunnah hadis sahih, tak ada sahabat. La fi Ibrahim wala fi ghairi. Nah, walaupun ada hadis Nabi hajar anak dia Nabi Ibrahim, bukan hadis juga, hadis maudhu' juga, la atlalah. Anak Nabi nama Ibrahim mati umur 16 bulan. Nabi baca talqin hadis. Hajar Ibrahim mati dah. Ada juga hadis. Nah, waktu dia kata, nah, bukan hadis sahih, la aslah. Nah, la aslah. Nah, tak ada asal. La aslalah, tak ada asal. Wa amma hadis Abi Umamah saya baca tadi. Fa innahu hadisun dhaif. Atau hadis dhaif kata. Man dafina al-mayyit waqafa alaihi wa qala astaghfiru atau istaghfiru li akhikum was'alul tasbih fa innahu lan yus'al. Nah, Nabi tak ada kata laki ni, Nabi kata istaghfiru li akhikum. Anak kamu minta apa dia? Bagi tahu kamu. Lepas tu minta dia tu selamat. Walan yakul lakin, Nabi ada lakin muhajjar, sama tidak. Nabi ada kata itu. Nabi kata istaghfiru